Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya dalam siri hafal perkataan di dalam Al-Quran, iaitu kita melihat pula suratul Alaq. Suratul Alaq iaitu ayat 1 hingga 5. Ini siri yang pertama, iaitu siri ayat 1 hingga 5. Surah Al-Alaq maksudnya ialah segumpal darah. Okey, seterusnya ialah kaedah macam mana kita nak memudahkan kita menghafal perkataan dalam Al-Quran. Seterusnya kita dapat tadabbur. Yang pertama, pastikan tonton dulu siri tadabbur yang dalam channel ni. Kita tengok dulu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Kita kena faham dulu. Selepas pada itu barulah kita ikuti siri ini untuk menghafal. Okey, untuk kaedah yang kedua, kita guna kita kena asingkan. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu selepas daripada ini. Yang pertama, kita asingkan perkataan dalam ayat itu. Kita kena asing dulu. Kita kena menguasai perkataan demi perkataan. Itu yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita boleh tahu yang mana kata nama, kata perbuatan dan kata fungsi. Melalui pengalaman kita tonton video ini, insyaAllah. Jadi kalau pengunjung ingin kita kata express lah. Dia susah untuk memahami yang ketiga ni, tapi dia ambil masa untuk faham. Dia boleh terus pergi kepada langkah yang keempat, tak ada masalah. Hafal terus perkataan dia, insyaAllah. Yang kelima, kita boleh tengok rujuk terjemahan penuh lah melalui kitab-kitab banyak yang ada di pasaran, dan boleh tengok juga rujukan daripada siri ini, insyaAllah. Seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah memulakan surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5. Jadi di sini pengunjung, kita lihat ayat yang pertama dulu, macam mana kita nak pecahkan satu-satu perkataan. Ini memerlukan pengalaman lah. Jadi insyaAllah kalau kita sentiasa mengikuti siri ini dan kita sentiasa mengulangi, kita dapat apa dengan baik, insyaAllah. Okey, jadi kita langkah yang pertama ialah langkah yang kedua. Yang pertama, kita telah melihat siri tadabbur. Langkah kedua ialah kita akan mengasingkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam surah ini. Okey, ini sebenarnya satu perkataan ni, B ni. B satu perkataan. Alif sim ini isim. Isim. Ini satu perkataan. Kalau orang tak biasa bahasa Al-Quran, mungkin dia ingat ini satu perkataan ke? Dia jadi tak tahu. Tapi kalau ini kita dah biasa, B ni ialah haraf. Ni biru ni menunjukkan haraf. Ni ada tanda dia. Biru warna kata fungsi, hijau kata perbuatan, fi'il. Ni isim ialah warna orange ni. Okey, jadi sini kita pecah. Okey, yang ni Rabbi sebenarnya satu perkataan. Ka ni satu perkataan. Ni dhamir muttasil yang melekat. Dhamir yang melekat. Ketiga nama ni yang melekat. Tuhan engkau. Jadi di sini saya, untuk memudahkan, saya buat satu je, satu perkataan. Sebenarnya dua ni. Rabbi ni Tuhan, ka engkau. Okey, langkah pertama, kita telah berjaya mengasingkan setiap perkataan di sini. Setiap perkataan kita telah menguasai untuk ayat yang pertama ni, iaitu Iqra, B1, Alif Simin, Rabbi, Rabbika lah, kita apalah ini, kita ambil satu, Allazi dan Khalaqa. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula hafalan dia. Okey, Iqra maksudnya bacalah. Ini ialah isim. Ini adalah fi'il. Kata perbuatan. Ini jar kata perbuatan. Oleh kerana di hujung dia ni ada apa tu, antara kita nak mengenal dia, sebab kata perbuatan ni pecah pada tiga pula. Kata perbuatan yang lampau, yang lepas, kata perbuatan yang berlaku sekarang atau akan datang, fi'il mudhari', dan suruhan. Yang ni ialah suruhan. Sebab tu bila terjemah kena bacalah. Tak boleh baca saja, tak boleh. Sebab dalam bahasa Melayu kena bacalah. Maknanya menyuruh. Allah menyuruh kita. B saja ialah dengan. Dengan. Okey, ismin nama lah. Ismin bagi bawah. Sebab haraf jar fungsinya ialah membariskan bawah kata isim selepas sebenarnya. Sebab tu dia bagi bawah mi ni. B ni adalah haraf jar. Okey, Rabbi Tuhan, ka engkau lah, Tuhan engkau. Allazi yang khalaqa. Ini ialah fi'il madhi. Ini adalah wazan satu lah, asas dia. Khalaqa, bagi atas belakang. Jadi yang ini kita akan melihat bentuk wazan. Wazan fi'il madhi, antaranya ialah bentuk atas ni. Tiga bentuk macam ni. Jadi bila fi'il madhi ialah perkara yang lepas, bila kita terjemah, kena ada perkataan telah lah. Telah menciptakan.
Di sini dia panggil fa'il dia, pelaku dia adalah mustatir, dia tidak nampak. Jadi sini kita boleh tengok daripada ayat ni kita tahu dah. Yang menciptakan siapa dia ni. Pencipta ni ialah Allah lah. Allah. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang kedua pula. Okey, khalaqa. Kita kena tengok dulu. Ya, kita akan pecahkan dia satu perkataan. Khalaqa. Insan. Ni insan ya. Insan satu perkataan, min satu perkataan, dan alaqin satu perkataan. Jadi ada 4 perkataan dalam ayat yang kedua ni. Khalaqa kita dah jumpa sebelum ini, dia telah menciptakan. Maknanya Allah lah. Dia telah menciptakan. Menciptakan apa? Manusia. Al-insan ni manusia. Tapi saya suka menggunakan perkataan insan juga. Sebab perkataan ini digunakan dalam bahasa Melayu, insan. Jadi kalau boleh kita cuba cuba kurangkan perbezaan bahasa Al-Quran dengan bahasa Melayu. Kalau ada bahasa Melayu guna bahasa Al-Quran, kita gunakan bahasa itu. Kita guna bahasa itu supaya tidak berlaku banyak sangat nanti perbezaan. Kalau boleh kita nak suruh bahasa Melayu ni banyak samaan dengan bahasa Al-Quran. Jadi akan memudahkan kita memahami Al-Quran. Okey, min adalah haraf jar yang masuk dari ya. Dari alaqin. Alaqin ialah segumpal darah. Alaq. Okey, inilah yang menjadi nama surah ini pun, segumpal darah. Ataupun maksud lain ialah dia juga tempat bergantung. Alaqin ni segumpal darah yang tempat bergantung yang telah kita bincang dalam tadabbur ya. Okey, dia telah menciptakan insan dari segumpal darah. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. Kita pecahkan kepada perkataan, kaedah yang kedua pecah kepada perkataan. Okey. Wah, tu satu perkataan tu. Wah, satu perkataan Rabbuka. Okey, walaupun dia urut perkataan, kita buat satu perkataan sebab dia ialah dhamir muttasir, itu dhamir kategori nama diri yang bercantum. Al-Akram. Okey. Ini nama yang mulia lah. Okey, seterusnya ada 4 sini 4 perkataan untuk ayat yang ketiga ni. Warna hijau ialah kata perbuatan. Okey, wa ni ialah ataf, kata fungsi haraf ataf ni. Rabbuk dia adalah haraf haraf. Sebab dalam haraf pun kita dah belajari, dalam haraf banyak jenis juga ada. Dan rabbuka ni ialah kita tahulah rabbuka ma rabbuka. Jadi iqra kita tahu dah, bacalah. Bacalah. Dan Rabbuka, Tuhan engkau. Okey, Al-Akram ialah nama yang maha mulia, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dibacalah dan Tuhan. Bacalah ni ada koma sini sebab dalam Quran mana ada koma. Al-Quran tak ada norma, tak ada soal. Jadi di sini kalau kita terjemah macam lagi dia kena bacalah. Okey, dan Tuhan yang maha mulia, Tuhan engkau yang maha mulia. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada ayat yang keempat. Cuba kita tengok ayat ni. Rasa kita dah mungkin dah mahir tak? Ni dah jumpa dah B ni. Jangan ingat satu perkataan ni. Semua ni. Ni 2 perkataan ni. Tengok pada sini B kita tahu dah. B adalah dengan kita dah jumpa tadi. Okey, cuba kita tengok pecahan macam mana. Allazi satu perkataan, allama satu perkataan. Okey, B tu satu perkataan. B. Okey, alif lam al-qalam. Qalam ya. Okey, jadi seterusnya kita terjemah dia. Kita terjemah secara perakata. Allazi adalah yang dia telah mengajar. Allama ini fi'il madhi ya. Pattern antara pattern atau wazan. Wazan ni ialah corak lah. Pattern Bahasa putih panggil pattern, corak. Fi'il madhi ni antaranya yang ni khalaqa. Ada fi'il madhi. Ada sabdu di depan ni. Allama. Okey. Inilah fi'il madhi, perkara yang terlepas maka kita kena buat dia telah mengajar. Dia telah mengajar ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar. Okey, dengan al-qalam, adalah pena ataupun kalam ataupun pena. Alat penulisan lah. Kalau zaman sekarang kita telah bincang dalam tadabbur, kemungkinan juga komputer, itu termasuk pena tu. Keyboard apa semua dah. Pen, pensil tu memanglah itu adalah kalam dulu lah. Zaman ini bergantung kepada zaman. Zaman kita ni ialah komputer tu pun dah kira pena. Handset adalah pena. Seterusnya kita tengok ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Okey, kemahiran asas yang boleh kita tahu ialah kita akan pecahkan kepada perkataan-perkataan dia. Para kata Okey, allama kita dah jumpa tadi satu perkataan. Al-insan mudah saja, dia termasuk dalam bahasa Melayu telah digunakan pakai dalam bahasa Melayu. Ma tu
Jangan ingat malam ni malam. Satu perkataan dah. Ma ni satu perkataan, lam ni satu perkataan. Okey, seterusnya ya'lam. Okey. Jadi kita tengok sini ada apa tu kata perbuatan dan 2 dan 3 kata nama. Okey. Jadi seperti kita tahu kata perbuatan pun dia ada 3 3 jenis. Tadi kita jumpa tadi bacalah tu itu ialah fa'il amar, itu suruhan. Yang ni lah yang lepas, perbuatan yang lepas. Okey, yang ada ya macam ni. Kita akan tengok lepas ni insya-Allah. Yang depan ni ialah fa'il mudhari'. Yang berlaku, sedang berlaku ataupun yang akan datang. Yang akan datang. Okey, seterusnya kita lihat ada 5 perkataan di pecah di sini. Okey, kita cuba tengok terjemahan secara harfiah. Okey, allama maksud dia telah mengajar. Al-insan, bahasa Melayu juga insan. Ma tu ialah apa yang. Di sini pengunjung kena faham ma ni banyak dalam bahasa Arab ada 3 perkataan ma. Ma ni walaupun perkataan ma tapi artinya berbeza. Artinya berbeza. Ada yang bukan ada ma. Jadi ma. Jadi di sinilah apa yang ma apa yang. Okey, seterusnya lam tidak dan akhir sekali ialah ya'lam adalah dia ketahui. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita manusia ni insan apa yang tidak diketahui. Dia ketahui maknanya kita lah. Kita ketahui tak? Kita ketahui maka Allah ajar kepada kita macam-macam ilmu. Kalau zaman sekarang kan zaman teknologi ni macam-macam ilmu ada. Okey, inilah hafalan yang perlu pengunjung ingat. InsyaAllah kena selalu melihat pada video ni, insya-Allah kita akan hafalah. Seterusnya kita lihat pecahan bahasa Al-Quran nanti, iaitu isim, kata nama, kata perbuatan dan juga kata fungsi yang terdapat dalam ayat 5 ayat ni. Yang saya dapat detail sini, kemungkinan ada yang terlepas pandang. Cuba tengok. Sini haraf jar. Haraf jar telah kita pelajari, iaitu min dengan ilah digunakan. Jangan kita lupa lah, ini popular sangat ni perkataan ni. Seterusnya ada kita jumpa inna dan juga la. Penegasan ni maksudnya sesungguhnya, benar-benar. Maknanya Allah menegaskan. Dalam bahasa Arab dia panggil taukid. Taukid ya, penegasan. Okey, ada jazam. Jazam ni dia fungsinya ialah dia akan mensukunkan ataupun mematikan fi'il mudhari' selepas pada dia. Fi'il mudhari' ni dia tak mati tapi selepas pada dia mati. Contohnya ni ya'lam. Jadi sebelum pada dia tu ada ma. Lam ya'lam. Lam ya'lam. Lam ni termasuk dalam jazam. Dia boleh jazam ni dia boleh mensukunkan ni. Okey, itu fungsi haraf jazam lah. Yang ni kalau pengunjung tidak boleh menguasai tidak mengapa. Ini yang fungsi untuk kita menolong kita dalam ilmu i'rab ataupun nahwu saraf lah, membantu kita. Adapun untuk kita nak mentadabbur fungsinya tidak tu sangatlah. Kita boleh belajar kemudian. Yang penting sekali adalah kita kena hafal dulu perkataan dia. Okey, ini antara perkataan-perkataan yang kita jumpa, iaitu fa'il madhi ataupun perkara yang telah lepas. Contohnya khalaqa tadi, 'allama, ra'ahu, dan juga astaghna. Dia tambah perkataan asal dia lain tapi dia tambah. Dia penambahan. Ini kita tengok bentuk wazan ni. Ini bentuk wazan juga dalam fi'il madhi. Seterusnya fi'il mudhari'. Biasa dia ada ya depan lah. Ya ataupun nun ataupun alif. Ataupun dengan mudah. Yang ni kita boleh tengok dalam video channel berkenaan dengan fi'il madhi. Pengunjung boleh tengok dalam channel tersebut. Okey, ni yang kita jumpa ni iqra' tadi. Yang fi'il amar tadi. Bahasa suruh ni ataupun ni kalau ada larang lah, tapi yang ni suruh lah. Bacalah tadi. Dia panggil iqra'. Okey, seterusnya kata nama. Kata nama antara yang kita jumpa ialah allazi ataupun isim mausul dia panggil, berkaitan. Dan juga rabbika tadi. Dia 2 perkataan yang kita cantumkan dia. Ini akan nama diri bercantum ataupun dhamir muttasil. Okey, dan yang lain-lain ialah dhamir yang biasalah ada alif lam di depan. Bila ada alif lam ataupun ada tanwin di hujung, maka dia adalah dia adalah isim ataupun kata nama. Mudah je kita nak ingat. Bila di depan dia ada alif lam, automatik dia adalah kata nama, ataupun di hujung dia ada tanwin. Okey, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pengunjung dapat kuasai dalam kita nak memahami mentadabbur Al-Quran dengan lebih berkesan insya-Allah. Seterusnya adalah rujukan yang saya guna. Boleh tengok sini Okey, jadi itulah saja
pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengikuti siri yang kedua surah Al-Alaq. Wallahu a'lam.